Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi di dalam video ini, ya, video channel Ma'had Tahfiz Al-Faizin Kota Damansara, video ilmiah, video untuk membantu kita agar kita dapat memahami ilmu dengan lebih baik, insya-Allah. Baik, subjek untuk kali ini yang akan Ustaz bahas adalah bahasa Arab, dan Ustaz utamakan lebih kepada pelajar tingkatan 4, tetapi tak semestinya para penonton yang boleh melihat ini hanyalah pelajar tingkatan 4, boleh terdiri daripada mana-mana pelajar sekalipun, 1, 2, 3, 4, bahkan insya-Allah sekolah rendah pun boleh, orang dewasa pun boleh, tak jadi masalah. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Baik, untuk subjek bahasa Arab pada hari ini, Ustaz akan bahas salah satu daripada elemen yang penting ada di dalam bahasa Arab yang kita kena pelajari dan ketahui, iaitu sorof. Dalam sorof ni pula Ustaz akan bahas, salah satu elemen penting yang ada di dalam sorof. Apakah elemen tersebut? Iaitu wazan. Baik, kalau kita kuasai wazan, insya-Allah kita akan kuasai sorof. Baik, cuma yang akan menjadi persoalan di sini dan pertanyaan, apakah itu wazan? Apa sebenarnya itu wazan? Kenapa kita kena tahu wazan? Teruskan menonton video ini. Sekali lagi, sebagaimana Ustaz dah katakan sebelum ini, hari ini kita akan belajar wazan, ataupun dekat sini Ustaz spesifikkan auzanul af'al. Auzan itu adalah jamak daripada wazan, yang bermaksud wazan-wazan. Al-af'al ialah kata kerja. Jadi kita hari ini akan belajar tentang wazan kata kerja. Tapi sebelum kita pergi lebih selanjutnya, mungkin akan timbul satu persoalan. Apakah itu wazan? Kita nak tahu apakah itu wazan. Kerana Ustaz dah kata sebelum ini, nak kuasai sorof kita kena fahami wazan. Tapi masalahnya kita tak tahu wazan tu apa sebenarnya, Ustaz. Di sini kita akan terangkan, insya-Allah. Baik, wazan itu ataupun al-waznu, dia ada pelbagai maksud, dan di sini Ustaz rangkumkan 3 maksud yang sesuai untuk kita lebih memahami apakah itu wazan ataupun al-waznu. Ada 3 dekat sini yang Ustaz pilih. Yang pertama adalah timbangan yang seimbang, yang kedua adalah bentuk, yang ketiga adalah acuan. Okey, mungkin kalian masih lagi tak dapat tangkap apa yang Ustaz maksudkan wazan sebagai timbangan yang seimbang, bentuk, acuan. Kita tak tahu connection dia apa, kesinambungan dia apa. Baik, kita cuba tengok slide yang selanjutnya. Okay. Dalam slide ini saya akan tunjukkan contoh menggunakan maksud daripada wazan itu agar kita dapat memahami dengan lebih mudah. Baik, kita cuba ambil contoh bentuk. Okay, wazan Ustaz katakan sebagai bentuk. Sekarang cuba bagi tahu Ustaz, kek yang ada di depan ini adalah berbentuk apa? Apakah ia berbentuk bulat? Apakah ia berbentuk segi 4? Apakah ia berbentuk segitiga? Berbentuk pentagon ataupun awan yang berwarna pink ni? Okay, jadi jawapannya ialah kek ini berbentuk segitiga ataupun berwazan segitiga. Boleh faham sekali lagi, kek tadi berbentuk segitiga ataupun kita katakan kek tadi berwazan segitiga. Baik, kita cuba tengok maksud yang selanjutnya berserta dengan contoh. Okey, maksud yang kedua adalah acuan. Okey, kita ambil contoh. Kita ada beberapa acuan. Yang pertama, acuan berbentuk bulat, berbentuk segi 4, acuan berbentuk segitiga, acuan berbentuk pentagon, dan juga acuan berbentuk awan. Baik, sekarang biskut ini mengikut acuan yang mana? Jadi jawapannya ialah biskut ini mengikut acuan yang berbentuk bulat ini, ataupun biskut ini mengikut wazan bulat ini. Boleh faham Sekali lagi, biskut ini mengikut acuan yang bulat berwarna kuning ini, ataupun biskut ini mengikuti wazan bulat ini. Ustaz harap kalian semua faham apa yang Ustaz maksudkan. Baik, kita berpindah kepada maksud ketiga. Maksud ketiga yang Ustaz pilih adalah seimbang, timbangan yang seimbang.
Okey, apa kaitan dia? Baik, kita cuba tengok di sini. Sebelah kanan, okey, timbangan sebelah kanan ada 3 orang, saiz mereka semua sama. Kita katakan setiap mereka mempunyai ketinggian 170 cm. Berat mereka pula jikalau digabung semuanya 180 kg. Okey, itu adalah bentuk badan mereka, ketinggian mereka, berat mereka. Itu timbangan sebelah kanan. Timbangan sebelah kiri mempunyai berat yang sama seperti timbangan sebelah kanan. Ketinggian timbangan sebelah kiri sama dengan timbangan sebelah kanan. Ya, postur tubuh timbangan sebelah kiri sama dengan postur tubuh orang-orang yang ada di sebelah kanan. Jadi bila ketinggian sama, postur tubuh badan yang sama, berat yang sama, apa yang akan berlaku? Timbangan tersebut menjadi seimbang. Itu yang dikatakan sebagai wazan. Jadi timbangan sebelah kiri seimbang dengan timbangan sebelah kanan, ataupun kita gunakan istilah timbangan sebelah kiri sama wazan dengan ataupun mengikuti wazan timbangan sebelah kanan. Itu yang dimaksudkan sebagai wazan. Saya harap kalian semua maklum. Okey, cuma nanti di sini akan timbul persoalan dan pertanyaan. Sama ataupun seimbang dari segi apa ni Ustaz? Okey, kita cuba lihat slide selanjutnya. Baik, seimbang dari segi apa sebenarnya? Baik, seimbang dari segi 3 perkara. Okey, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, seimbang dari segi bilangan huruf. Kita ambil contoh raqada. Raqada ada 3 huruf. Okey, jadi apakah wazan raqada? Wazan raqada ialah fa'ala. Kerana apa? Raqada, ra, qaf, dal ada 3 huruf. Fa, ain, lam. Fa'ala juga terdiri daripada 3 huruf. Tapi keseimbangan ini tidak dilihat dari segi bilangan huruf sahaja. Kita juga lihat dari segi baris. Ya, baris bagi setiap fi'il dan juga wazannya tadi. Ya, wazan dan juga mauzunnya tadi. Kita cuba lihat mauzun raqada tadi. Kita ambil contoh raqada tadi. Raqada 3 huruf. Kemudian semua huruf yang ada dalam raqada berbaris atas ataupun fathah. Sesuai tak dengan wazan fa'ala? Kita cuba lihat. Pertama, fa'ala 3 huruf sama dah dengan raqada. Kemudian fa'ala juga semua huruf-huruf yang ada di dalamnya, mulai daripada fa, ain, lam, semuanya berbaris fathah. Jadi raqada berwazan fa'ala. Raqada seimbang dengan fa'ala. Satu lagi, kita lihat dari segi tambahan huruf ataupun huruf-huruf tambahan. Ya, kita ambil contoh yarqudu. Yarqudu adalah bentuk fi'il mudhari' daripada raqada. Baik, asalnya raqada ditambahkan dengan huruf tambahan mudhari' ya. Okey, yarqudu. Jadi apakah wazan yarqudu? Jawapannya ialah kita tinggal tambah huruf tambahan pada fa'ala tadi, tambah ya, kemudian mengikuti baris yang ada pada yarqudu. Yaf'ulu. Jadi di sini kita tahu yarqudu berwazan yaf'ulu. Yarqudu seimbang dengan yaf'ulu. Jangan risau, kita cuba lihat contoh-contoh yang berikut. Selanjutnya kita cuba lihat contoh ya, agar pelajar dan juga para penonton dapat lebih memahami berkaitan dengan wazan ini. Baik, kita ambil contoh syariba. Okey, syariba. Syariba mengikuti wazan apa? Mari kita cuba lihat. Okey. Kalau Ustaz memilih syariba mengikuti wazan fa'ila. Kerana apa? Pertama, dari segi bilangan huruf, ketiga-tiganya mempunyai 3 huruf. Syariba ada 3 huruf. Shin, ra, ba, syariba. Fa'ila juga terdiri daripada 3 huruf. Fa'ila, fa'ila. Ketiga-tiganya mempunyai 3 huruf. Sekali lagi, kita bukan hanya melihat bilangan huruf sahaja, kita juga lihat kepada baris huruf-huruf tersebut. Baik, shin sekarang berbaris apa? Fathah. Kita cuba lihat fa. Fa juga berbaris fathah. Ri ataupun huruf ra berbaris kasrah. Dan kalau kita lihat pada wazan fa'ila, ainnya juga berbaris kasrah. Ain. Okey, ba berbaris fathah. Ya, sesuai dengan fa'ila. La yang huruf terakhir ini juga berbaris fathah. Dengan erti kata lain, seimbang. Ya, seimbang. Dari segi bilangan huruf seimbang,
dari segi baris seimbang. Kemudian syaribah tidak ada huruf tambahan apa-apa. Fa'ilah juga tidak ada huruf tambahan apa-apa. Jadi kita boleh katakan syaribah ini berwazan fa'ilah. Baik, jangan risau, kita cuba lihat contoh selanjutnya. Baik, kita cuba tengok contoh yang selanjutnya. Yashrabu. Apakah wazannya sesuai dengan yashrabu? Jawapannya ialah yaf'alu. Kenapa Ustaz? Baik, kita tengok satu-satu. Pertama, yashrabu ini mempunyai bilangan huruf yang sama dengan yaf'alu. Okey. 1, 2, 3, 4. Jadi, masing-masing mempunyai 4 huruf. Okey. Tapi ingat, keseimbangan ini kita bukan lihat dari segi bilangan huruf saja, kita lihat juga dari segi baris. Ya berbaris fathah. Ya pada yashrabu berbaris fathah, begitu juga ya pada pada yaf'alu juga berbaris fathah. Huruf kedua shin sukun sama dengan fa yang sukun. Huruf ketiga ra berbaris fathah sama dengan ain yang berbaris fathah. Dan yang terakhir sekali, bu berbaris dhammah sama dengan lu yang berbaris dhammah. Baik, dua sisi, dua segi yang telah dipenuhi, seimbang. Ya, dari segi bilangan huruf masing-masing ada 4 huruf. Yang kedua, masing-masing mengikuti baris yang sama. Yang ketiga, untuk makluman kalian, yashrabu dia mendapat huruf tambahan ya di depan. Okey, ada huruf tambahan ya di depan syaribah sehingga dia menjadi yashrabu. Okey. Begitu juga dengan fa'ilah ketika ditambahkan dengan huruf tambahan ya tadi, iaitu huruf mudhari' sehingga dia menjadi yaf'alu. Jadi ya di situ adalah huruf tambahan. Ya pada yashrabu huruf tambahan, ya pada yaf'alu juga adalah huruf tambahan. Jadi huruf tambahan yang sama, masing-masing dapat huruf tambahan, masing-masing ada 4 huruf, masing-masing mengikuti baris yang sama. Jadi ini dikatakan seimbang. Dengan erti kata lain, yashrabu seimbang dengan yaf'alu, ataupun yashrabu mengikuti acuan yaf'alu, yashrabu berwazan yaf'alu. Baik, sebelum ini saya ada katakan tentang huruf-huruf tambahan al-mudhari' tadi. Apakah huruf-huruf tambahan mudhari'? Ada 4 ya. Yang pertama hamzah, yang kedua nun, yang ketiga ya, yang keempat ta. Jadi kalau Ustaz suka buat formula Anita, nama orang Anita, ataupun Anti pun boleh, terserah pada mengikut kreativiti masing-masing. Baik, ini yang dikatakan sebagai huruf-huruf mudhari'. Baik, itulah yang dikatakan sebagai wazannya. Tapi mungkin akan timbul sekali lagi pertanyaan, kenapa kita kena tahu wazan ni? Baik, kita dah pelajari wazan nanti, fi'il madi. Kita ambil contoh, fi'il madi yang berwazan fa'ula. Bila kita dah pelajari fi'il madi yang berwazan fa'ula, kita akan pelajari fi'il mudhari' dia berwazan apa? Apakah barisnya? Kemudian menghasilkan maksud apa? Akan memberi faedah makna apa? Itu kepentingan kita pelajari wazan. Jadi apabila kita dah tahu wazan fi'il madi, insya-Allah kita akan tahu wazan fi'il mudhari'. Kita tahu baris dia apa, kita tahu ia bermaksud apa, kita tahu dia memberi faedah makna apa. Itulah di antara kepentingan mempelajari wazan di dalam bahasa Arab ni. Baik, wazan nanti terbahagi kepada banyak bahagian. Kita ada thulathi mujarrad, kita ada thulathi mazid dan pelbagai lagi. Nak tahu lebih lanjut, kita jumpa pada video yang akan datang nanti, insya-Allah.